Baik, ini adalah jawapan daripada ya Allah Subhanahu wa taala, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada orang yang mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah patung berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sampai di mana? Ayat 14. Kita masuk ayat 14 suratul An'am. Ayat 14 suratul An'am. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyya fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Baik, ini adalah jawapan daripada ya Allah Subhanahu wa taala, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada orang yang mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah patung berhala. Ya, maknanya mereka ajak kompromi lah, kompromi ya. Jadi dalam tauhid ni, dalam akidah ni, asasnya tidak ada kompromi. Ya, asasnya tidak ada kompromi. Sebab akidah ni adalah perkara yang sangat dasar, sangat penting ya. Jadi mereka ajak kompromi, ajak sembah patung berhala, pada masa yang sama sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawapan dia, Allah Taala suruh Nabi kata, qul, katakanlah wahai Nabi. Katakanlah wahai Nabi. Apa dia? Aghairallahi, adakah? Itu makna adakah lah. Adakah ghaira, selain daripada Allah. Adakah selain daripada Allah attakhidhu waliya, aku jadikan sebagai wali, sebagai tempat berharap, sebagai pelindung ya. Wali ni banyak makna lah ya. Ni kalau kata wali nikah, wali juga kan. Jadi ayah tu tak boleh jadi wali, pasal Allah je wali. Itu level-level yang berbeza ya. Level yang berbeza ya. Kalau kita kata perkataan tu sama, tapi level dia, maksud dia berbeza sikit sebanyak ya. Misal kita kata yang bagi rezeki siapa? Boleh tak manusia bagi rezeki? Ya. Maka dalam Quran Allah Ta'ala kata, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum. Bila hadir pembahagian harta pusaka, hadir tu, hadir siapa? Adik-beradik yang tak ada habuan dalam harta pusaka, orang miskin. Farzuquhum, maka berilah rezeki kepada mereka. Allah suruh bagi rezeki, tapi yang bagi rezeki sebenar Allah. Jadi maksudnya ialah mana hakikat sebenar yang mutlak yang bagi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam sudut bahasa kita pun
Kita boleh guna, kita bagi rezeki dan sebagainya, kerana itu juga digunakan di dalam Al-Quranul Karim. Itu juga digunakan di dalam Al-Quran. Contoh farzuquhum tu. Itu kalau nak tengok dalam surah Al-Imran tu. Surah Al-Imran ayat 10 kan? Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 10, ayat 9. Kataan farzuquhum tu. Ayat 8. Surah An-Nisa ayat 8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum. Maka berikan rezeki kepada mereka. Ayat 8 Jadi maknanya tidak salah kita gunakan perkataan tu, tapi bukan maksud bagi rezeki itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sini juga wali nikah lain waliul amri, orang yang memegang urusan lain tetapi wali yang sebenar mutlak walinya, berlindung yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita bergantung harap, tempat kita berdoa meminta sesuatu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul aghairallahi attakhidhu waliya. Maknanya nak sembah Allah, nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak doalah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cumanya saya nak bawa sikit, kadang-kadang saya bimbang bila mana ada lafaz-lafaz nasyid yang zahirnya meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia. Padam ke tak padam ni? Padam. Baik, lafaz dia Allah aghithna ya Rasulullah. Apa maksud dia? Allah lah. Allah aghithna, selamatkanlah kami wahai Rasulullah. Jadi sekarang kita dalam rangkap ni, zahir rangkap ni, adakah kita meminta aghithna ni kepada Allah ataupun meminta kepada Rasulullah? Itu dia ada tu, dia masalah tu. Kalau kita minta kepada Allah, alhamdulillah clear. Allah aghithna. Tapi kalau kita minta kepada Rasulullah, itu yang bimbang, ada masalah tu. Allah aghithna ya Rasul, selamatkanlah kami wahai Rasulullah. Ayat dia macam mana? Lepas tu dia kata apa lagi? Kita tengok apa tu. Tak ada dengar. Allah aghithna ya Rasulullah. Nak tengok tu, adakah zahirnya itu? Zahirnya itu. Kalau minta kepada Allah, alhamdulillah, tak ada masalah.
Tapi kalau dia bawa kita meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya bimbang. Saya bimbang sebab kita sudah tidak berdoa kepada Allah tetapi berdoa meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah ya. Baik, itu satu. Yang keduanya, yang ini jelas sikit, ya. Ya Nabi Allah, ya khairal anam, ataupun ya Rasulullah tu, dia tulis gini. Nampak ni, nampak kan? Ishfa' lana ya khairal anam, bagilah syafaat kepada kami wahai sebaik-baik makhluk. Itu minta kepada Allah kan, minta kepada Rasulullah. Itu minta kepada Rasulullah, itu jelas lah. Ya. Jadi bimbang yang saya bimbang bila lama-lama orang yang duk nyanyi ni, dia masuk dalam hati dia bukan lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya bimbang. Saya tak tuduh, ya, saya bimbang. Sebab apa? Sebab segala doa di dalam Al-Quran kesemuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemua doa dalam Al-Quran, ya Allah, Rabbana atina, Allahumma, kalau ada kan, semuanya direct kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga doa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya minta kepada Allah. Tidak ada satu doa pun, walaupun riwayat yang dhaif sekalipun, tidak ada satu pun minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua minta kepada Allah, ya. Tawassul ini dia minta kepada Allah. Tawassul minta kepada Allah, ya Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah aku. Minta kepada Allah kan, minta kepada Rasulullah Allah. Tapi yang ni dia bukan kepada Allah, dia sebut ya Rasul, ya khairan ana, ya Rasulullah. Itu bimbang tu. Kalau kita ubah ini, ya Allah, bagilah syafaat dengan berkat Nabi-Mu. Yang tu clear. Itu minta doa kepada Allah, bertawassul. Ya, bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang bukan tawassul ni, dia direct, ya Rasulullah, bagilah syafaat kepada. Itu yang saya bimbang tu. Nampak kan? Kebimbangan. Jadi kita kita mesti hanya minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun terkesan juga dengan lagu ni. Dulu dia sebut Allah, Allah, Allah. Tapi lama-lama dia nyanyi lagu ni, tak sebut dah Allah, sebut ya Rasulullah. Ya apa ni nak minta ke Rasulullah pula kan? Hilang dah Allah tu, ya Rasulullah. Oh ya Rasulullah, macam nak minta kepada Rasulullah pula kan? Jadi bimbang-bimbang kita jadi macam Kristian. Oh Jesus, Jesus. Dia tak kata oh my God, oh Jesus. Oh Jesus. Kan? Jadi ke arah tu, bimbang. Saya bimbang. Jadi kita nak jaga akidah kita ni, ya, nak jaga akidah. Memang ada tafsiran kata yang ni bahasa je, bunga bahasa dan sebagainya. Memang ada tafsiran yang sebegitu, ya. Tapi yang selamatnya kepada kita, majoriti umat Islam, adalah ambil perkara yang jelas dalam agama, ya. Contoh ya, lepas
habis kuliah, ya, ustazah penceramah dibawa makan satu kedai makan, ya, kedai makan ada ayam, ada daging dan sebagainya. Kita tahu kata kedai itu ada ayam sembelih, ada ayam tak sembelih. Ya. Tapi AJK masjid bawa ustaz-ustaz penceramah makan kedai tu. Kan? Ustaz pakai kepiah, pakai sorban, pakai zempuk, semua jamu kedai tu. Kita tahu, kita duduk kawasan ni, kita tahu. Pasal apa kita tahu? Pasal pekerja tu bagi tahu ayam tak sembelih pun banyak. Kami sehari 100 ekor ayam, 90 ekor tak sembelih, 10 ekor je sembelih. Kan? 90 ekor tak sembelih, 10 ekor je sembelih. Kita pun bagi tahu JK. Kenapa bawa pergi kedai makan tu? Kedai tu ada ayam tak sembelih. JK kata, ustaz-ustaz makan ayam sembelih, tak 10 ekor tu. JK kata, kan? Kita pun bagi tahu ustaz kedai tu tak apa sembelih tu, 90 ekor tak sembelih, 10 ekor sembelih. Ustaz pun kata, kami makan hak sembelih tu, hak 10 ekor. Hak 90 ekor tu kami tak makan. Jadi kita nak pergi makan kan tak pergi kan? Tak payahlah kan. Selamat kita bimbang. Ada kedai satu lagi, alhamdulillah 100% ayam sembelih. Kita pergi gitulah kan. Yang ni pun ada ulama kata boleh, boleh. Tapi banyak ulama kata tak boleh. Jadi yang selamatnya tinggalkanlah. Itu nak jaga tu. Sebab kita tak tahu batas dia dan sebagainya kan. Jadi kita ambil cara mudah, kita tinggalkan benda yang meragukan, kerana pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Kan? Tidak lama-lama ya Rasulullah. Kalau kita bagi salam tak apa. Bagi salam kepada Rasulullah. Sebab itu ada dalam hadis. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tahiyat tu. Tahiyatul mubarakatus salawat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera ke atas engkau wahai Nabi. Itu ada dalam hadis. Memang Nabi ajar cara baca tahiyat dia macam tu. Dan bagi salam tu bukan minta doa. Dia bagi salamnya assalamu alayka ayyuhan nabi. Sebagaimana kita ziarah kubur, kita bagi salam. Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Bagi salam kepada ahli kubur. Tapi bila kita doa, minta kepada ahli kubur kan minta pada Allah. Minta pada Allah, ya Allah ampunilah ahli kubur ni. Bagi salam tak ada masalah. Ya, bagi salam tak ada masalah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, lebih kuranglah maksud dia, bila kita selawat, kita salam, ada malaikat akan menyampaikan selawat salam kita kepada Rasulullah SAW. Maknanya selawat salam saja, cukup dekat tu. Doa-doa kita minta kepada Rasulullah tidak disampaikan, kerana Nabi sebut selawat salam saja. Kita pegang kepada hadis, kepada hadis. Ni kalau kita kembang, selawat salam dah sampai kepada Rasulullah, kita minta mesti sampai kepada Rasulullah. Tak. Benda-benda raib ni jangan duk kias, jangan duk kembangkan. Rasulullah kata selawat salam takat tu saja. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Atas hamba Allah yang salih, bagi salam semua. Doa lah tu. Doa kepada Allah untuk orang beriman. Doa kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan minta kepada Allah, bukan minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saya rasa lebih baik kita tinggalkan tanpa saya menuduh. Tanpa saya menuduh, saya timbang tengok di antara dua pandangan para ulama, antara harus dengan tak harus ni, saya lebih suka kita mengamalkan perkara yang jelas dalam agama, kerana ini berkait dengan soal akidah. Bimbang mengganggu akidah, sebab kita dah minta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah tolonglah kami. Habis kita tak boleh minta syafaat ke? Kita tak boleh minta syafaat ke? Boleh.
Tapi bukan minta direct kepada Nabi. Kita minta direct kepada Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami syafaat Nabi-Mu. Itu cara dia. Kurniakanlah kepada kami syafaat Nabi-Mu. Satu. Yang keduanya, kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salah satu Rasulullah bagi tahu cara dapat syafaat Nabi, tengok direct ke indirect. Rasulullah bagi tahu siapa yang jawab azan. Okey, syahada Allah syahada jawab satu-satu. Habis jawab azan, dia berselawat ke atasku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat. Lepas habis selawat, dia baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah sampai habis. 3 perkara ni dia buat: jawab azan, selawat, baca doa lepas azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah tu sampai habis. Maka Nabi kata, halallah bagi dia syafaatku. Halal syafaat. Jadi itu direct ke indirect? Indirect. Dapat syafaat. Cara dapat syafaat Nabi ajar indirect. Bukan direct minta, wahai Rasulullah, bagilah syafaatmu. Bukan. Tidak ada satu hadis pun yang suruh minta direct kepada Nabi SAW. Jadi dalam hadis dah bagi tahu dah cara untuk dapat syafaat Nabi SAW. Jadi kita beramal dengan perkara yang pasti. Bimbang-bimbang sampai di sana Allah Ta'ala tak terima. Kalau Allah Ta'ala kata tak apa, yang ni okey, tak rosak akidah, kita tak beramal, rugi tak? Tak rugi. Pasal kita minta direct kepada Allah, kita tak rugi apa pun. Jadi kalau Allah kata tak terima, yang ni syirik, kita beramal, rugilah kita. Kita timbang tengok. Kalau kita tinggalkan, kita tak rugi apa-apa. Kalau kita amalkan ni, kita ada kebimbangan. Kita ada kebimbangan. Baik. Qul aghairallahi attakhidhu waliya. Allah ni sebagai wali, fatiris samawat. Kalau dalam Quran tu dia boleh baca fatira, dia boleh baca fatiru. Fatiru pasal dia khabar kepada mubtada mahzuf, wa huwa fatiru. Itu takdir dia lah. Kalau fatira tu pasal dia alal madhi, dia puji. Tapi sini kita baca sebagaimana tulisan fatiri, kerana dia nak jelaskan Allah tu aghairallahi, hi tu baris bawah fatiri. Fatiris samawati wal ard. Allah tu pula adalah pencipta langit-langit dan bumi. Langit-langit dan bumi. Maknanya Allah Ta'ala cipta segala-galanya. Patung yang kamu nak sembah ni pun diciptakan. Jadi macam mana kita nak sembah sesuatu benda yang diciptakan? Kita patut sembah benda yang menciptakan kita. Allah lah yang mencipta, bukan patung. Itu logik akalnya. Logik akal. Kemudian tambah lagi logik akalnya, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah Ta'ala ni yang bagi makan dan Allah tidak diberi makan. Allah memberi makan, Allah tidak diberi makan. Karena Allah yang bagi segala-galanya kepada kita, kita tidak memberi apa-apa pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakanlah wahai Nabi, kata apa? Inni, sesungguhnya aku, umirtu, diperintahkan, an akuna awwala man aslam, supaya aku menjadi orang yang awal aslam, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam orang yang awal menyerah diri, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kamu menjadi daripada orang yang syirik.
Musyrikin orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia sembah Allah dan dia juga sembah patung, ya. Bila ada perkara dia minta kepada Allah, ada perkara dia minta kepada patung. Jadi dia sudah mensyirikkan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Syirik ni antara dosa yang besar yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang saya bimbang. Saya bimbang, ya, bukan saya tuduh, saya tak mau tuduh. Saya bimbang, ya. Mungkin di kalangan masyarakat kita ni, bila dia lama dia terikut, akhirnya apa-apa masalah dia tak minta kepada Allah, dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang lama-lama lagi kembang pula. Kalau Rasul boleh minta kepada Rasulullah, apa salahnya minta kepada orang mati? Yang lain kembang. Sebab Rasulullah pun katanya dah mati. Wali Allah ni pun dah mati juga. Apa salahnya kita minta? Bukan, dia mungkin tafsir dia kata bukan minta pada wali, minta pada Allah. Mungkin dia ada tafsiran. Tapi dari sudut i'tiqad dalam hati itu kita tak tahu. Kan? I'tiqad dalam hati itu kita tak tahu. Perlakuan zahir tu nampak macam bukan minta pada Allah. Ya, nampak bukan lagi minta pada Allah, perlakuan zahir. Dalam hati itu kita tahu. Itu kita bimbang, ya. Bimbang, kita ambil perkara yang pasti, iaitu jauh daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakanlah lagi, ya, wahai Nabi, sesungguhnya aku bimbang, aku takut jika aku derhaka kepada Tuhanku, ya, derhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan azab yaumin azim, apabila derhaka kepada Allah, aku mendapat azab pada hari yang besar, ya, pada hari yang besar. Jadi kita jangan melihat kepada dosa, jangan melihat kepada dosa kecil ataupun dosa besar. Okey, sekarang ni ialah betul lah, ada pembahagian dosa kecil, ada dosa besar. Betul, tidak ada masalah tu, ya. Pasal apa ada dosa kecil, ada dosa besar? Kerana dalam Quran disebut kabairah, dosa-dosa besar. Dalam Quran disebut sayyiat, dosa-dosa kecil. Mana ada dosa besar, ada dosa kecil. Tetapi kadang-kadang syaitan merosakkan kita dengan konsep dosa besar, dosa kecil ini, sehingga buatlah dosa tak apa, dosa kecil ini. Bisikkan syaitan kepada kita, ya, tak apa aja dosa kecil ini, ya, kan, dosa kecil ini. Jadi kita pun buatlah, esok tak buatlah. Dosa kecil ini kita istighfar 5-6 kali, kita ambil wudu, ambil lah. Jadi kita sudah, ya, melakukan dosa, tapi dalam hati kita tu memandang enteng, memandang ringan kepada dosa. Ya, memandang enteng, memandang ringan, memandang mudah kepada dosa. Ini yang bahaya dia. Bukan buat dosa tu, kita punya sikap hati dah tu, dosa tu tak ada apa-apa. Ya. Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya kita melihat kepada siapa kita melakukan dosa. Tak kisahlah dosa besar ke dosa kecil ke, aku sedang derhaka kepada siapa? Allah. Itu dia kata tu, inni akhafu in asaitu rabbi, aku bimbang kalau aku derhaka kepada Tuhanku. Tak kisahlah dosa besar ke dosa kecil ke, aku derhaka kepada Allah. Jadi dosa tu kena tengok kita derhaka kepada Allah. Jadi bila derhaka kepada Allah tu, automatik dia jadi satu perkara yang besar kepada kita. Jadi oleh kerana kita tidak musyahadah, tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cuma nampak istilah dosa besar, dosa kecil. Kalau nak buat dosa, buat dosa kecil. Maka kita pun bergolongan dengan dosa kecil. Kita terlupa kita sedang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ayat ni mengajar kepada kita, jangan tengok istilah dosa besar dosa. Tengok kita sedang derhaka kepada Allah. Ya, sama maknanya kalau bos bagi arahan, kan? Bos bagi arahan, alah kecil ni, kan? Kan kita pun langgar arahan bos sekali, langgar lagi 2 kali. Pasal kita rasa arahan bos ni perkara kecil je ni, kecil ya. Bos tengok dah melanggar arahan. Agak-agak orang yang langgar arahan kecil-kecil ni agak-agak boleh naik pangkat kan, tak boleh naik kan? Payah naik pangkat. Kan dia mak dah ni, kan? Memanglah kesalahan kecil, kan? Tapi bos tengok ni tak boleh patuh arahan ni, payah ni, kan? Bagi naik pangkat jawatan besar ni lagi susah ni. Jadi kanlah kita duduk tak takut lama lagi, ya. Jadi kita kena melihat, kalau aku langgar perintah bos ni memang nampak kecil, tetapi kesannya besar kerana aku melanggar perintah bos besar. Ya. Jadi tengok kepada kita sedang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dalam hadis orang yang munafik, ya, Rasulullah menggambarkan orang munafik bila dia buat maksiat tu seperti lalat yang datang hinggap di hidung dia. Dia tolak gitu ya, kipas gitu ya. Ya, orang munafik atau mungkin juga orang fasik. Jadi maknanya dia pandang remeh kepada dosa, sebagaimana lalat, ya. Tetapi kalau orang yang benar-benar beriman, dia melihat dosa tu seolah-olah gunung atau batu besar yang akan hempak diri dia. Jadi dia tak kata dosa besar ke dosa kecil, dosa ya. Dosa tu batu. Itu kalau orang yang benar-benar beriman. Kalau orang munafik, orang fasik, lalat ya terus, tolak itu. Jadi pandang ingat kepada dosa, ya. Kemudian kata Allah, "May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah." Sesiapa yang dijauhkan daripada azab pada hari itu, hari akhirat, dijauhkan daripada azab, faqad rahimah, maka sesungguhnya Allah telah merahmatinya. Dia telah mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kita untuk orang yang mati, kita doa supaya orang tu mendapat rahmat. Itu dah, doa tu dah lengkap dah. Ya Allah, rahmatilah si mati tu. Maknanya otomatik jauhkanlah dia daripada azab. Kalau orang tu dijauhkan daripada azab, orang tu dirahmati Allah. Jadi kita ambil yang ringkas, yang jami', yang komprehensif punya doa, ya Allah rahmatilah si mati. Maknanya luaskanlah kubur dia, jauhkanlah dia daripada azab dan sebagainya, ya. Itu doa yang khusus untuk orang yang sudah meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha. Dua tu je. Yang lain tu tak apa tambah lagi lah, wa'afiha wa'fuan, tak apa. Dua tu sangat-sangat penting. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha. Sehingga orang yang mati pun kita kata al-marhum, orang yang dirahmati. Dan kalau perempuan al-marhumah, ya, al-marhumah. Apa satu lagi? Almarhum tu lagi. Almarhum haji. Almarhumah tu perempuan. Almarhumah hajjah. Ya. Satu lagi Allah yarham. Allah yarham untuk lelaki dan perempuan.
Allah yarham merahmati. Dia tak ada Allah yarhamah, tak ada. Salah tu. Allah yarham. Yarham tu fi'il, verb. Orang buat Allah yarhamah pasal dia nak buat ta tu. Yang betulnya tu ta tu bawah tu marhum, marhumah. Al-marhum yang dirahmati untuk lelaki, al-marhumah yang dirahmati untuk perempuan. Dia ada ta tu, ta perempuan. Tapi kalau verb, Allah yarham haji sekian-sekian, Allah yarham hajah sekian-sekian. Ya Allah yarhamah tu salah. Allah yarhamah tu salah. Salah grammar je lah, tapi maksud itu betul lah ya. Grammarnya salah. Allah yarham untuk lelaki dan wanita. Allah yarham ya. Jadi mudahnya guna Allah yarham lah. Tak payah pening dah nak tukar lelaki perempuan. Kalau almarhum lelaki, almarhumah perempuan ya. Jadi dalam Quran ada rahimah ni dalam bahasa faqad dan rahimah. Terrahimah untuk lelaki tu. Itu dhamir. Allah yarhamuhu. Kalau nak tambah lah, Allah yarhamuha. Yarhamuha kalau nak tambah. Allah yarhamuhu, Allah merahmatinya. Nya tu his. Allah yarhamuha, ha tu her. Allah bless her. Allah bless her. Ha tu her. Who tu his. Allah bless him. Sorry, him. Allah yarham tu Allah bless him. Him dengan her. Ya. Kalau nak tambah lah. Allah yarhamuhu. Allah yarhamuha. Allah yarhamuhu. Allah yarhamuha. Ya. Kalau nak tambah senang Allah yarham je lah. Allah yarham. Boleh pakai dua-dua. Lelaki pun dia unisex, boleh pakai dua-dua. Allah yarham, senang. Almarhum payah. Allah yarham je lah. Itu sila Allah yarham. Lelaki pun boleh pakai, perempuan pun boleh pakai. Baik, kita minta supaya Allah merahmati. Jadi bila jauh daripada azab, maka orang tu dapat rahmat. Wa dzalikal fawzul mubin. Itulah kejayaan yang nyata. Jadi kejayaan yang paling utama, yang paling benar-benar kejayaan adalah kejayaan jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita kata berjaya, UPSR dapat 6A. Jaya dah? Jaya sekejap. Tapi lepas tu ada PT3 pula. PT3 8A, 9A, seronok. Lepas tu ada SPM pula. Lepas SPM, jaya. Masuk universiti IPT. Ada lagi. Mana sekejap je. Berjaya tu sekejap je. Ada lagi. Kan? Habis IPT kan? Cari kerja. Jaya. Dapat kerja, jaya lagi. Kahwin, ada jodoh, jaya lagi. Ada yang kahwin dapat anak, tak dapat anak. Kan? Anak pula nak kena belah. Proses tu pulang. Tak habis-habis. Jadi kita berjaya UPSR sekejap je. 2-3 hari je sono. Jaya SPM sekejap je. Jaya Universiti CJPA 4.0 sekejap je. 4 sekejap je. Jadi kejayaan tu bukan kejayaan yang nyata. Sebab kena usaha lagi lepas tu. Ya. Kita makan sedap, kenyang. Kena makan lagi. Tak habis kan. Pagi tadi dah makan sedap dah. Lagi pukul 12 lagi, 12 cari makan lagi. Makan sedap dah. Jamu makan kat hotel mana sedap dah. Lagi pukul 6 petang cari makan lagi. Tak habis-habis. Makan kenyang tu bukan kenyang yang nyata. Bila kita akan kenyang selama-lamanya? Akhirat nanti. Jadi makan tu bukan kerana lapar. Makan kerana nak sedap-sedap je. Kalau tak makan pun tak apa. Makan nak sedap-sedap, nak sonok-sonok je ya. Itu kata wa dzalikal fawzul mubin. Itulah kenyataan kejayaan yang nyata ya. Baik, saya ingat kita berhenti setakat ni dulu. Kita habiskan ayat yang ke 16 tu. Dan insya-Allah kita akan sambung pada tahun hadapan lah.
Alamannya tahun hadapan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.